Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang ke kelas kita hari ini. Jadi hari ini kita akan sambung ke bab baru iaitu bab daya dan gerakan. Jadi apa yang kita akan cuba faham dalam bab ini ialah kita akan faham berkaitan dengan daya dan juga kesan dia. Okey, jadi untuk bab ini ada beberapa kata kunci yang patut kamu faham dan patut kamu ingatlah. Okey. Jadi yang pertama ialah daya, arah, daya graviti, daya elastik, daya apungan, daya geseran, berat, momen daya dan juga tekanan. Okey, momen daya ni nanti dia ada kaitan dengan pengiraan sikitlah. Jadi tak payah takut. Alright. Jadi bahagian yang pertama yang kita akan belajar hari ini ialah berkaitan dengan daya secara umumnya. Apa dia? Jadi sehabis sahaja topik ini, kamu sepatutnya boleh menghuraikan dan berkomunikasi mengenai daya. Jadi apa dia daya? Okay, daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas suatu objek. Okey, contohnya ni nak buka tin ni kita tarik pemegang ni kan. Okey, kemudian untuk tutup suis lampu kita tolak suis ni di bahagian atas ni. Jadi hampir semua aktiviti harian kita melibatkan daya. Okey, jadi daya wujud dalam macam-macam bentuk dan kamu kena ingat daya tidak boleh dicipta. Okay, dia wujud dalam banyak bentuk. Contohnya daya graviti, berat, daya normal, daya geseran, daya elastik dan juga daya apungan. Nanti kita akan tengok secara detail. Okey, jadi daya kita cerita dah tadi dia mesti ada tolakan dan mesti ada tarikan. Ini contohnya lah dia bagi perlambangan. Okey, yang pertama jenis-jenis daya yang kita akan tengok ialah yang pertama ialah daya graviti. Kamu mesti pernah dengar ni kan? Dia ialah daya yang mengarah ke pusat bumi. Okey, pusat bumi ni kat tengah-tengah lah, maksudnya daripada luar mengarah ke dalam. Okey, jadi apa semua objek ditarik oleh daya graviti dia akan mengarah ke pusat bumi. Okey, pusat bumi kat tengah ni. Jadi daya ini akan menyebabkan semua benda yang di lambung akan jatuh ke tanah. Okey, maksudnya kalau kita berada di bumi lah, kalau kita lambung bola ni, dia akan jatuh semula ke tanah. Okey, ini contohlah kalau kamu lompat daripada papan lompat ni, jadi kamu akan jatuh ke bawah. So ini adalah daya graviti. Okey, kemudian yang seterusnya ialah daya normal. Apa dia daya normal? Daya normal ialah daya yang dihasilkan apabila suatu objek bersentuh dengan satu permukaan. Maksudnya kalau kamu sentuh dengan apa-apa permukaan sahaja, dia akan ada daya normal. Okey, contohnya buah apple ni bersentuh dengan permukaan meja. Jadi dia ada daya normal dengan meja. Okey, ni contohnya lah orang ni dia berbaring di atas tuala. Jadi dia ada dikenakan daya normal dengan tuala. Sebab apa? Dia bersentuh dengan permukaan tuala. Okey, kemudian berat. Okay, berat suatu objek ditakrifkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atasnya. Jadi dia ada kaitan dengan daya graviti tadi. Jadi ini adalah kita panggil berat. Sebab apa? Bahagian yang ini dia ditarik oleh daya graviti yang bertindak ke atasnya. Okey, jadi seterusnya daya geseran. Okey, daya geseran daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Jadi mesti ada dua permukaan yang saling bersentuhan dan dia ni bergerak.
Okey, daya geseran dia lawan arah dengan gerakan. Jadi kalau arah gerakan ke sini, daya geseran dia melawan arah. Jadi bertindak dengan arah yang bertentangan. Next. Ni contoh daya geseran. Okay, daya geseran ni maksudnya budak ni dia turun ke bawah. Jadi daya geseran hala ke atas. Sebab apa? Sebab pergerakan dia ke bawah. Jadi daya dia ke atas. Okey, daya yang seterusnya ialah daya apungan. Daya apungan ialah daya tujah yang bertindak pada suatu objek yang terapung di dalam suatu bendalai. Okey, contohnya yang ini dalam air lah. Okey, itik ni dia berada dalam air tapi dia ada daya apungan sebab berlaku daya tujah, okey, ke atas. Okey, jadi dia terapung di dalam air. Okay, contohnya kat sini. Okay, ni semua orang ni dia tak tenggelam. Okay, dia tak tenggelam sebab apa? Sebab ada daya apungan. Okey, seterusnya ialah daya elastik. Dia wujud apabila suatu bahan diregangkan ataupun dimampatkan. Okey, jadi contohnya ni lastik. Jadi dia diregangkan. Getah lastik ni diregangkan. Okey, yang ini pula contoh daya yang dimampatkan. Ini adalah spring. Okey, jadi spring dia dimampatkan. Bila dia dimampatkan, ada berlaku daya elastik. Okey, budak yang duduk atas permainan ni dia akan bergerak atas ke bawah disebabkan oleh daya elastik yang menolak dia. Okey, kalau ada soalan boleh letakkan di ruangan chat. Seterusnya kita akan tengok berkaitan dengan apa daya mempunyai magnitud dan arah serta titik aplikasi. Apa dia ketiga-tiga ini? Okey, ciri-ciri daya ialah dia kuantiti vektor. Jadi dia mempunyai magnitud dan arah. Okey, ini wajib untuk semua kuantiti vektor. Okey, magnitud dia adalah kuantiti ataupun nilai sesuatu ukuran. Contohnya 10, 9, 16, 27 itu adalah magnitud, nilai atau kuantiti. Okey, magnitud daya menunjukkan betapa kuatnya daya itu. Kalau magnitud dia tinggi atau nilai dia tinggi, maksudnya dia adalah daya yang lebih kuat. Okey, kalau magnitud dia kecil, dia adalah daya yang lemah. Okey, contohnya kalau kita tolak troli ni, okey, ada barang banyak jadi perlu magnitud yang lebih besar supaya kamu boleh tolak dengan lebih boleh tolak barang yang banyak ini. Okey, jadi kalau kat sini tak ada barang kan, jadi magnitudnya lebih kecil, jadi daya untuk kita tolak troli tu lemah sahaja. Okey, arah daya pula menunjukkan arah daya yang menolak atau menarik objek itu. Jadi contoh yang ini kita tolak troli tadi, daya ke arah depan. So troli ni pun akan bergerak ke depan. Okey, seterusnya kalau kamu tengok ni nak angkat beg. Jadi nak angkat beg daya ke atas. Okey, sebab kita nak angkat. So itu arah daya. Okey, seterusnya titik aplikasi. Titik aplikasi daya adalah kedudukan di mana daya dikenakan. Okey, jadi kalau kita tolak troli, jadi titik aplikasinya adalah di sini. Daya dikenakan arahnya ke sini. Sebab apa? Sebab troli ini akan bergerak ke hadapan. Jadi kat sinilah kita punya titik aplikasi di mana kita letakkan daya itu. Okey, ni contoh. Okey, contohnya dalam gambar rajah ni lah bila kita tolak sebuah kotak.
Okey, magnitud daya kita ialah 10 Newton. Okey. Jadi arah tindakan daya adalah seperti yang ditunjukkan. Maksudnya kita tolak daripada sini, kita tolak jadi arahnya ke sini. Okey. Titik aplikasi ialah pada bahagian tangan. So ini adalah titik aplikasi kita. Kat mana kita kenakan daya? Okay, daya tolak pada kotak. So ini adalah titik aplikasi. Okay, jadi 10 ni magnitud. Ini adalah arah dia dan ini adalah titik aplikasi. Okay. Kemudian ini pula kita nak cabut paku menggunakan tukul. Jadi daya yang kita gunakan ialah 15 Newton. Maksudnya tenaga yang kita pakai, daya yang kita kenakan untuk membolehkan kita tarik paku ni ialah sebanyak 15 Newton. Okay, jadi tukul digunakan untuk menanggalkan paku pada permukaan meja. Okay, arah pula, arah kita tarik ni adalah daripada sini ke sini. Okey, daripada sini ke sini. Right? Jadi titik aplikasi ialah di mana tukul itu bersentuh dengan bongkah kayu. Okey, jadi ini adalah titik aplikasi kita. Okey, daya pada bahagian hujung tukul. Itu bahagian daya yang dikenakan tertumpu. Okey, kalau ada soalan boleh tanya di chat. Seterusnya kita akan tengok macam mana kita mengukur daya dalam unit SI, unit yang standard yang kita pakai. Okay. Alright, so pengukuran daya. Cikgu, bagaimana kita nak ukur daya? Guna pembaris? Guna pembaris. Mana boleh guna pembaris? Tidak, kita mengukur daya dengan neraca spring. Okay, neraca spring dia beroperasi dengan prinsip pemanjangan spring. Okay, kekuatan daya diukur daripada bacaan skala yang terdapat pada neraca. So spring ni dia memang sudah tetapkan khas, dia punya pemanjangan dan pemampatan dia mesti berkadar dengan bacaan pada neraca ini. Okay. Jadi dia ada bahan yang tertentu lah. Nanti bila dah boleh masuk mama kita akan tunjuk ya. Okey, secara umumnya neraca spring ni cara nak baca skala dia senang je. So, benda yang kita nak ukur tu kita gantung sahaja di situ. Jadi, dia ada magnitude ataupun nilai dia dan arah dia ke bawah. Senang saja kamu cuma perlu baca dekat sini. Jadi, kalau kita besarkan, dia punya penunjuk tu berada di sini. Maksudnya, daya yang dikenakan adalah 2 Newton. Okay, jadi berat ialah daya graviti. Ingat balik yang kita tengok tadi. Okay, jadi daya sebanyak 2 Newton dikenakan oleh beban ini terhadap neraca spring. Okay, kita tengok sikit. Okay, daya diukur dalam unit Newton sempena nama ahli sains dan matematik Sir Isaac Newton yang menemukan daya graviti. Okay, dia duduk bawah pokok, lepas tu dia nampak apple jatuh. Kemudian dia berfikir mengenai daya graviti sehingga akhirnya dapat dia keluarkan beberapa teori berkaitan dengan daya graviti. Ini Sir Isaac Newton. Okay, kalau kamu duduk bawah pokok pun mungkin kamu boleh fikir benda ni kalau kamu nak berfikir. Alright, so unit daya, unit SI bagi daya ialah Newton. Jadi ini dia punya simbol N besar. Berat suatu objek ialah daya tarikan graviti terhadap objek itu. Jadi di bumi, suatu objek yang mempunyai jisim 100 gram, beratnya ialah 1 Newton. Jadi selama ni kita punya istilah tak betul lah. Sebenarnya 100 gram tu adalah jisim. Okay, berat kita sepatutnya dalam unit Newton. Okay, jadi objek yang mempunyai jisim 1 kilogram mempunyai berat 10 Newton. Jadi kalau orang tu berat 70 kilogram, dia sebenarnya ialah 700 Newton. Okay, kalau jisim dia 70 kilogram, berat dia sebenarnya ialah 700 Newton. Okey, tengok gambar rajah ni pun boleh faham dah. 100 gram sama dengan 1 Newton, 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Ini adalah jisim. Ini adalah
berat. Okey, jadi selama ni kita pakai istilah yang tak betul. Kamu dah belajar sains kan? Jadi sepatutnya lepas ni kamu boleh gunakan istilah yang betul lah. Okey, kalau masih tak faham sila tanya. Okey, jadi standard pembelajaran seterusnya kita sepatutnya boleh menjelaskan dengan contoh untuk setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitud tapi bertentangan arah. Okey, jadi pasangan daya tindak dan daya tindak balas. Jadi mesti ada ni. Jadi hukum Newton yang ketiga menyatakan bahawa bagi setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang syarat dia mesti sama magnitud tapi bertentangan arah. Kita tengok dah sikit tadi masa kita ceritakan tentang jenis-jenis daya. Okey, sekarang ni kita akan tengok dengan lebih teliti. Jadi dua daya bertindak ke atas objek yang sama. Contohnya inilah objek kita. Jadi dia arah dia berbeza tapi magnitud dia sama. Okey. Jadi contohnya kalau kita ada dua kumpulan yang tarik tali. Okey, dua daya bertindak ke arah objek yang sama. Jadi dia berada dalam keseimbangan. Sebab kalau tali ni tak bergerak, dia maksudnya berada dalam keseimbangan. Okey, maksudnya daya yang dikenakan oleh dua orang kat sini sama banyak dengan daya yang dikenakan oleh dua orang kat sini. Cuma arah dia adalah berbeza. Okey, satu arah ke kiri, satu arah ke kanan. Okey, jadi daya-daya yang bertindak ke atas objek pegun adalah dalam keseimbangan. Okey, pegun ni maksudnya tidak bergerak. Jadi bila objek tu kekal tidak bergerak, dia berada dalam keseimbangan. Maksudnya daya yang dikenakan di kiri dan di kanan dia adalah sama besar. Cuma arah dia je yang berbeza. Jadi bila dia tidak bergerak, dia berada dalam keseimbangan. Okey, contoh situasinya ialah jasad yang kekal di atas meja. Okey, jasad kita kat sini ialah buku ini. Jadi jasad seperti buku yang kekal di atas meja mengalami daya tindakan daya tarikan graviti yang sama yang dikenali sebagai berat. Okey, jadi daya tindakan dia ialah berat. Pada masa yang sama, daya tindak balas dia disebut daya normal. Okey, jadi buku tu kekal di atas meja sebab magnitud berat iaitu daya tindakan sama dengan daya normal iaitu daya tindak balas. So ini adalah daya tindakan dia. So daya berat ialah daya tindakan dia. Manakala ini adalah daya tindak balas. Jadi buku tu tidak bergerak dan kekal di atas meja. Okey, ada soalan boleh tanya. Okey, kemudian yang ini pula daya apungan jasad yang terapung. So jasad ni dia ada berat dia sendiri. Jadi ini adalah daya tindakan. Berat ni sentiasa mengalir ke bawah sebab apa? Dia berkait dengan graviti. Okey, kemudian pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut daya apungan akan wujud dalam arah bertentangan. Okey, jadi objek terapung. Manakala objek ni pula dikenakan daya apungan. Okey, daripada bendalai yang dia ada itulah, yang dia berada dalam bendalai itulah. Jadi daya apungan akan wujud dalam arah yang bertentangan. Objek boleh terapung di atas air kerana magnitud berat adalah sama dengan daya apungan. Okey, kalau dia tak sama, dia akan tenggelamlah. Okey. Next, situasi yang ketiga ialah berkaitan dengan troli. Okey, troli ni satu troli kita pasang dengan spring. Okey, dua troli yang bersentuhan dilepaskan menggunakan mekanisme spring ringan akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Jadi ni eksperimen yang kita boleh buat dalam makmal nanti.
Okey, jadi satu troli kita pasang spring, satu troli lagi tak. Kemudian kita tolak bagi dia rapat sama-sama, rapat betul-betul. Okey, jadi pada masa ni dia ada daya tindakan dan dia ada daya tindak balas. Jadi pada waktu ini spring dimampatkan. Kemudian kita lepaskan spring tu serentak tanpa kenakan daya tambahan. Maksud kita lepas je. Dia mula kita rapatkan, kemudian 1, 2, 3 kita lepas. Okey, jadi berlaku daya tindakan dalam arah yang berbeza. Okey, pada masa yang sama troli kedua akan menggunakan daya elastik yang sama magnitud tapi pada arah yang bertentangan. Okay, selepas dua troli bersentuhan dilepaskan, kedua-dua troli itu akan bergerak ke arah yang bertentangan. Okey, dengan jarak yang sama. Okey, jadi jarak dia kita boleh ukur semasa eksperimen. Okey, jadi sekarang ni habis dah bahagian ini. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya saya. Okay, jadi jangan lupa buat latihan formatif 8.1. Tak payahlah lukis gambar. Okey, tak payah. Cuma buh jawapan je. Ni soalan pun senang je. Ni tak ada masalah sepatutnya. Jadi siapkan latihan. Kamu hantar sekarang. Dan hantar ke rumah saya pula. Okey, sebarang perbincangan kita boleh buat dalam grup terus. Okey, kalau tak ada apa-apa masalah, okey, kalau ada nak tanya, silakan tanya. Sorry kalau ada apa-apa kesilapan, nanti saya akan betulkan balik. Okay, so ada soalan tak? Okay, jumpa. Kalau tak ada soalan, jumpa nanti dalam kelas seterusnya. So terima kasih sebab datang kelas hari ini. Jangan lupa buat latihan dan jangan lupa belajar. Jaga diri, jaga SOP. Okay. Kita masih berada dalam situasi wabak. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Bye-bye.